السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada di dalam surah Al-An'am, iaitu pada ayat yang ke-102 daripada surah Al-An'am yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang bermaksud, yang demikian sifat-sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan kamu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Maka beribadahlah kamu kepadanya, dan ingatlah Dialah yang mentadbirkan segala-galanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah dalam ayat yang lepas Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan perbuatan syirik dan bagaimana Allah menyelar golongan yang melakukan syirik itu, betapa buruknya pemikiran mereka. Maka kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak orang-orang yang beriman, bahkan sekalian manusia, kepada mengikhlaskan ubudiyah mereka, penyembahan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Yang demikian iaitu Allah yang bersifat dengan sifat-sifat yang telah kamu fahami di dalam ayat-ayat yang telah lalu, yang merupakan sifat-sifat kesempurnaan. Dialah Allah. Dialah Allah Tuhan kamu, dan bukannya seperti mana yang didakwakan oleh golongan yang mensyirikkannya, yang mengatakan bahawa Allah itu punya sekutu. Maka sama sekali tidak sedemikian. Maka sucikanlah, ikhlaskanlah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah kamu kepadanya sahaja, kerana Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, dan selain daripadanya adalah makhluk semata-mata, iaitu yang dijadikan olehnya. Maka makhluk wajib menyembah Khaliq, iaitu penciptanya. Lalu Allah berfirman, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dialah Allah juga dengan segala sifat-sifat yang maha sempurna, yang maha mulia itu, menjadi pentadbir, pengawal, pengawas, pemelihara kepada sekalian hamba-hambanya, yang menguruskan segala urusan dan hal ehwal mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini menyimpulkan apa yang telah kita bicarakan sebelum ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ayat yang kita lalui bersama membuktikan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, sekaligus memperihalkan kepada kita kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejituan kuasa mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itulah kita penuh keyakinan bahawa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang telah kita lihat bersama dalam ayat-ayat sebelum ini, sebagai Tuhan yang berhak disembah. Hanya Dialah yang berhak disembah, yang tidak ada Tuhan yang selayaknya sembah melainkan Ia.
dan ia jugalah yang menciptakan segala sesuatu. Menciptakan segala makhluk, maka menjadi tanggungjawab makhluk untuk menunaikan hak Allah sebagai Tuhan yang sebenar dengan mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-103 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Yang bermaksud, ia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata, sedangkan ia dapat melihat, yakni dan mengetahui hakikat segala penglihatan mata, dan dialah yang maha halus, bermaksud melayan hamba-hambanya dengan penuh belas kasihan, lagi maha mendalam pengetahuannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan atau ayat yang memperkukuhkan makna pada frasa dalam ayat sebelum ini, iaitu wa huwa ala kulli syai'in wakil, yang menyatakan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha menyaksikan, maha mengawas, maha mengawal segala apa yang dilakukan oleh manusia. Sekaligus ayat ini yang bersambungan dengan ayat sebelumnya menjadi suatu ancaman kepada sekalian manusia. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang maha mengawal, yang maha menguasai segala sesuatu, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala la tudrikul absar. Allah tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata manusia. Maka dengan itu menjadi kewajipan ke atas manusia untuk merasa bimbang dan merasa awas dengan kawalan dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kalimah la tudrikuh, al-idrak di sini bermaksud al-lihaq wal wasl ila syai' wal ihata bih, suatu bentuk penyampaian atau penyambungan kepada sesuatu yang meliputi segala sesuatu itu. Manakala al-absar jamak kepada basar, yang disebutkan seperti mana yang dinukilkan atau yang ditulis oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, menunjukkan kepada anggota penglihatan, iaitu mata, dan penglihatan yang terhasil dengan anggota tersebut. Maka ayat ini bermaksud segala penglihatan makhluk, absar, tidak akan mampu untuk meliputi apa yang berlaku atau apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah maha agung dan maha unggul untuk dapat dilihat oleh penglihatan makhluk. Atau dimaksudkan dengan penglihatan manusia itu atau makhluk itu tidak akan atau pasti tidak akan mengetahui secara pasti hakikat sebenar Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terdapat perbezaan pandangan yang masyhur dalam kalangan Ahlus Sunnah berbanding Mu'tazilah dalam isu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandangan bahawa melihat Allah di akhirat itu harus berlaku, dan mereka mengambil dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran Allah menyebut wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah pada hari kiamat nanti berseri-seri melihat kepada Tuhan mereka. Dan daripada sunnah, daripada hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Jarir bin Abdullah, beliau berkata, kami pernah duduk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda memandang ke arah bulan yang ketika itu sedang mengambang, dan baginda bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, sungguhnya kamu akan dapat melihat Tuhanmu seperti mana kamu dapat melihat bulan purnama ini. Adapun golongan Mu'tazilah, mereka tidak bersetuju dengan keharusan orang-orang beriman pada hari kiamat akan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengambil dalil daripada ayat yang sedang kita bicarakan ini. Namun sebaliknya Allah menyatakan wa huwa yudrikul absar, dan dialah yakni Allah yang dapat melihat serta mengetahui segala hakikat, segala yang dapat dilihat oleh mata makhluknya. Bermaksud Allah mengetahui, Allah maha mengetahui segala yang dapat dilihat oleh mata manusia, kerana dialah yang menciptakan
anggota mata dan menciptakan penglihatan itu sendiri. Maka apa yang dilihat oleh mata manusia, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, tidak terlepas sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah berfirman, wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah yang al-latif, yang bermuamalah dan melayan hamba-hambanya dengan penuh kesantunan dan kelembutan. Dan dialah juga al-khabir, Allah yang Maha mengetahui segala perincian bagi semua perkara, dan itulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, suatu perkara yang sangat penting untuk kita hayati berdasarkan ayat yang sedang kita bicarakan ini ialah betapa kita sebagai hamba Allah wajib menyedari bahawa apa jua yang kita lakukan itu sentiasa di dalam muraqabatullah, sentiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Seumpama seseorang yang sentiasa dipantau oleh ketuanya, atau sentiasa ada CCTV di dalam biliknya, atau CCTV di mana sahaja ia berada, sudah pasti ia tidak akan berani untuk melakukan apa-apa perkara yang melanggar perintah atau arahan ketuanya. Maka analogi yang sama apabila Allah menyatakan kepada kita bahawa Allah Maha mengetahui apa juga yang kita lihat, apa juga yang kita lakukan, sedangkan kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sangat penting untuk kita hayati maksud musyahadah dan muraqabah yang menjadi salah satu perkara penting dalam kehidupan beragama kita. Dan salah satu rukun agama itu iaitu al-ihsan. Dan bila ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, kamu beribadah, kamu menyembah Allah seumpama kamu melihat Allah. Dan kita tahu kita tidak dapat melihat Allah, seperti dalam ayat ini, fa illam takun tarah fa innahu yarak, sekiranya kamu tidak dapat melihat Allah, maka pastilah Allah dapat melihat kamu, kerana Allah itu wa huwa yudrikul absar. Maka dengan musyahadah dan muraqabah itu kita akan mendapat dan beroleh al-ihsan, satu tahap ibadah, pencapaian dalam beribadah yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala mahu kita untuk mencapainya dan mendapatkan al-ihsan itu sendiri. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.